Alhamdulillah, teruskan. Assalamualaikum dengan penuh semangat. Di hujung-hujung minggu, di cuti-cuti sekolah ni, insya-Allah kita bersama dengan tajuk Bersamamu Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah anak yatim. Kita akan bersama dengan ikon peyatim dalam Selat Peyatim hari ini, bersama dengan ikon peyatim iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah ataupun lebih mesra dikenal dengan sebagai Tok Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Okey, dan di sebelah kanan Kak Amy ni ada Katrina, ada Nabiatul Aulia, di sebelah Tok Abah ada Putra Airil Danish Muhammad Faizal dan juga adik Muhammad Rizwan Rozaimi, insya-Allah. Jadi Tok Abah, sebelum kita nak bercerita lagi dengan anak-anak ni, kita nak cerita berkenaan dengan Bersamamu Ya Rasulullah SAW. Pendidikan adalah satu teras yang penting, yang sangat penting dalam membentuk sahsiah peribadi Muslim. Jadi bagaimanakah konsep pendidikan yang perlu diterapkan oleh penjaga kepada anak yatim supaya anak-anak ini dapat mengharungi cabaran kehidupan setelah dewasa kelak? Baik, terima kasih Kak Amy. Soalan yang sangat penting lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya pendidikan ni tak dapat tidak sangat-sangat kritikal, sebab kita selalu dipesan oleh para asatiza, ya, nak cemerlang kat dunia kena ada ilmu, kena ada pendidikan, ya, nak cemerlang akhirat sama nak cemerlang dua-dua pun kena ada ilmu. Jadi apakah kata falsafah pendidikan, pendekatan pendidikan untuk anak-anak yatim supaya mereka lebih yang paling penting berdikari. Jadi aset kepada keluarga, kepada negara, kepada agama, kepada dunia. Ya, jadi kita kena berikan mereka sebenarnya pendidikan yang holistik, yang menyeluruh. Ya, baik dari segi fizikal, mental, rohani, sosial, yang malah ekonomi. Jadi itu yang kadang-kadang lebih sukar sikit berbanding mereka yang ada ibu bapa. Ya, jadi anak-anak ni kena diterapkan satu kaedah yang sangat holistik, supaya mereka ada, yang paling penting ada semangat sense of survival. Campak ke mana pun dalam dunia mereka boleh survive. Itu yang sangat penting. Itu sebabnya bila Nabi anak yatim sejak dalam kandungan ibu, ya, sudah diyatimkan oleh Allah atas hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Dan Nabi dididik oleh Abu Talib, pakciknya, jadi apa? Gembala kambing, jadi berniaga dan sebagainya. Nampak macam meniaga kambing bersenang aja. Melihara kambing ni sangat sukar sebab ya Allah, kambing bukan dengan ada undang-undang, boleh ikut law, punya degil, punya susah. Jadi dia ajar untuk sabar, untuk gigih tengah panah, tengah padang cari macam cerita Ahmad Albab lah. Tak ingat dah. Ya, okey. So itulah dia. Itu sebabnya daripada dua kaedah yang dididik Rasulullah SAW itu, maka kita nampak betapa hebatnya Nabi, sebab ialah dididik dengan susah payah, dengan kesabaran untuk amanah, berniaga kena amanah. Sampai Nabi pun pesan, barang siapa yang berniaga dengan amanah, maka dibangkitkan bersama dengan para nabi, para aulia, pada orang yang yang baik-baik, insya-Allah. Jadi itulah yang paling penting, saksiah, ya, orang beradab tanda berilmu, tapi malangnya, ya, adik-adik, anak-anak, ya, ramai orang berilmu masih biadab. Baik, itu dia mukadimah yang cukup cantik berkenaan dengan pendidikan teras yang penting dalam anak-anak ini. Jadi adik Putra Airil Danish, betul? Ada soalan, silakan kepada Tok Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Putra Airil Danish bin Muhammad Faizal, umur 13 tahun. Nak tanya satu soalan, boleh Tok Abah kongsikan tips dan cara untuk menjadi pelajar yang cemerlang dari segi akhlak dan pelajaran? Wow. Masya-Allah. Bagus. Airil Putra, ya. Tingkatan 1 belum bertunang, ya. Belum. Jangan marah, ya, Tok Abah suka gurau. Baik. Jadi apakah tips untuk belajar dengan cemerlang? Tok Abah selalu ingat daripada pesan Imam Asy-Syafi'i. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tak akan masuk dalam hati yang gelap. Ingat, ya, para pelajar, anak-anak, terutamanya kita yang anak yatimnya, kena ingat bahawa untuk dapat belajar dengan terbaik, hati kena bersih. Jadi sebabnya untuk cemerlang, terutamanya dah sekolah menengah, dah akhir balik ni, solat taubat tiap-tiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, ya. Yang paling penting apa untuk dapat keberkatan ilmu? Doakan guru, sayangi guru, bantu guru, doakan kawan-kawan satu kelas atau kawan-kawan sama belajar. Sebab ikut kajian Tok Abah suka buat kajian, ya, tanya. Tok Abah dapati bahawa 98% pelajar ada benci, fed up, marah, tak suka cikgu. Macam mana nak berkat?
tak suka cikgu bahasa Arab, tak akan pandai bahasa Arab. Ya, macam unta. Lama kat Mekah pun tak tahu cakap Arab. Okey, tetapi doakan guru untuk dapat, ya, doakan kawan. Kita doakan kawan untuk berjaya, malaikat doakan kita untuk berjaya. Jadi apakah lagi yang penting? Tip untuk belajar dengan cemerlang ni, kena disiplin. Cara disiplin, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur macam mana? Tidur mengiring ke kanan. Ya, bila tidur mengiring ke kanan, tiap tangan dapat pahala dan jantung kita belah kiri dapat pam darah membawa makanan pada otak. Otak kita akan jadi hebat. Tahu tak, orang yang tidur mengiring ke kanan lebih pintar, IQ lebih tinggi berbanding orang tidur terlentang. Wow, ya. Lepas tu bangun tidur macam mana? Bukan macam orang biasa, macam pelajar hebat. Bangun tidur terus menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Nak berdoa, doa sambil tersenyum. Barang siapa yang berdoa sambil tersenyum selama 30 saat, maka otaknya jadi ceria, badannya jadi sihat, ya, bertenaga, kuat dan seluruh sistem dalam badan jadi cantik. Ini tip-tip yang kadang ramai orang tak bagi tahu. Ya, ni Tok Abah bagi tahu semua supaya semualah yang dalam kita punya sesi ni, dalam yang menonton sama-sama dapat, dan yang paling penting untuk jadi pelayan hebat ni kena seimbangkan hiduplah. Ya, belajar kena penting, ibadah kena dipentingkan, ya, kesihatan kena jaga, exercise, makan seimbang, dan yang paling penting tolong banyak berdoa, banyak berdoa. Ya, sebab doa silahul mukmin. Senjata mukmin. Allahu akbar. Itu dia daripada Tok Ayah. Tok Abah, kadang-kadang kan kita ni bukan kita perlukan ibu dan ayah. Anak-anak kan anak-anak masih kecil, tapi tanpa ibu dan ayah ini seolah-olah hilang dorongan untuk anak-anak untuk belajar. Jadi bagaimana Tok Abah? Nak cari dorongan kat mana Tok Abah? Itu satu realiti lah, ya, satu realiti untuk mereka yang bergelar anak yatim ini. Ya, sebab orang lain ada mak ayah sebagai sumber inspirasi, contoh teladan, ya, belayan kasih sayang, tapi tak apa. Ya, sebab Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya dan Allah uji kita setakat kemampuan. Ya, Allah takkan uji, takkan ambil sesuatu daripada anak yatim sebab Allah dah pesan melalui nabi-Nya. Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Itu sebabnya dapat penjaga, dapat kawan, dapat guru-guru, dapat, ya, semua bala bantuan, ya. Jadi yang paling penting untuk bagi semangat pada mereka ni lah kena bantu mereka untuk betulkan niat. Innamal a'malu binniyat. Dan ikut kajian Tok Abah, hampir 100% pelajar terlupa nak niat. Aku belajar ni untuk apa, ya? Aku belajar ni kerana Allah. Aku belajar ni untuk jadi aset. Sebab tanpa anak-anak ni, tanpa Khairil, ada putera ni, tanpa Ridwan, tanpa Katrina, tanpa lupa Nabiatul Aulia. Nabiatul Adawiyah. Nama bedakan senang. Nabiatul Adawiyah. Payah, ya. So kita buat lawak, dia orang tak faham. Lawak kita zaman purba. Zaman purba punya lawak. So sebenarnya setiap kita ni dicipta Allah untuk mencantikkan dunia, melengkapkan dunia, untuk jadi aset kepada dunia. Termasuklah anak-anak yatim ni. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main? Abasam wa annakum ilaina la turja'un. Dan kau dikembalikan pada aku. Jadi kita kena betulkan niat kita untuk jadi aset. Aku belajar kerana Allah, ya, aku nak jadi yang terbaik. Dan lagi pun Nabi sebut talabul ilm faridah ala kulli muslimin. Ya, kita ni menuntut ilmu ni wajib, faridah, fardu, wajib kepada semua orang Islam. Belajar daripada buayan sampai ke liang lahat. Tok Abah ni baru 72. Yang ke-27. Ya. Tapi tiap-tiap malam belajar. Tiap-tiap malam betul-betul belajar. Belajar fiqh, belajar tajwid balik, belajar baca tafsir Quran, belajar. Tiap-tiap malam cari point untuk bekal kepada akhirat. Ya, sebab nak cemerlang kat dunia kena ada ilmu. Itu motivasi ni. Ya, dan yang paling penting untuk membantu mereka ni, kena didik mereka untuk yakin diri, kenal diri. Ramai orang tak kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri, baru kenal Allah. Kenal apa kebaikan kita, keluarkan apa kelemahan, atasi. Dan yang paling penting, aku ni Allah cipta untuk jadi apa? Jadi, ya, jadi pendakwah, jadi host, jadi glamour, ya, contohlah, jadi cikgu, jadi ustaz, ya, jadi influencer. Sekarang dahsyat influencer, ya, jadi Insta famous. Ya, so kenapa Allah cipta aku? Ini bila kita dapat didik mereka, beri mereka motivasi bahawa aku ni penting, jadi aku kena jadi yang terbaik, jadi aset kepada dunia, ya, sampai tidak menyusahkan orang tapi membantu. Khairunas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak membantu orang lain. Itu dia caranya. Dia, insya-Allah. Tok Abah, Katrina ada soalan untuk Tok Abah. Katrina. Silakan Katrina. Dah jenam ya? Oh, Katrina. Soalan apa Katrina nak tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Katrina, umur saya 12 tahun. Tok Abah, saya nak tanya, contohnya kan satu hari nanti kami sudah berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Bagaimana kami nak meraihkan kejayaan kami tanpa ibu bapa di sisi kami? Allahumma selamat. Ya, betul. Yalah, ya. Orang yang ada mak ayah bila dah berjaya dapat raikan bersama mak ayah, ya. Tapi bagaimanakah anak yatim nak meraihkan kejayaan yang mungkin ditempuh? InsyaAllah, ya. So ikut yang Tok Abah pesan tadi, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, doakan guru, doakan kawan, betulkan hati, bersihkan hati, ilmu mudah masuk dalam hati yang ini, kamu akan berjaya. Jadi bila berjaya mak bapak tak ada macam mana? Jangan takut. Ya, sebab bila mak ayah meninggal dunia, mak ayah tak buat bekal apa kecuali dia punya doa anak yang soleh. Jadi anak yang soleh doakan, ya, Katrina dan semua yang lain, ya, kena doakan mak ayah. InsyaAllah sampai. Doakan mak ayah, ya, lepas tu kita sedekah jariah. Setiap apa yang kita sedekahkan, dah berjaya, ya, kita sedekah untuk masjid, sedekah untuk anak yatim, tolong orang lain. Kita niatkan, ya Allah, aku sedekahkan, aku hadiahkan pahala ni, ya, daripada apa yang aku buat ni untuk mak ayahku. Allah yarhamha, ya, ibu dan ayah aku, ya, bantu mereka, ampunkan mereka. Inilah cara yang terbaik. Yang keduanya apalah, ya, kita sentiasa mendoakan mak ayah kita, sebab mereka telah mendidik kita semasa mereka hidup, mereka didik kita jadi sampai berjaya. Jadi kita doakan mereka, sebab Nabi bersabda yang maksudnya barang siapa yang melakukan kebaikan dan orang lain ikut, ya, orang lain ikut, ya, akan diikuti orang lain, maka yang kita yang buat ni, yang memberikan petunjuk ajar tu akan dapat pahala macam kita buat perbuatan itu dengan tak kurang pahala orang yang mengikut kita. Jadi apa yang anda lakukan ni benda yang baik. Mak ayah, ya, Allah yarham, dalam kubur dapat pahala insya-Allah. Jadi itu yang penting, dan yang paling penting ialah yang Tok Abah pesan tadi tu, kita kena jadi aset kepada dunia. Bila anak menjadi aset kepada dunia, membantu manusia, maka setiap kebaikan yang anak lakukan atas muka bumi, mudah-mudahan mak ayah kita di alam barzah dapat dia punya ganjaran insya-Allah. Itu dia insya-Allah. Dan Tok Abah sebagai ikon piatim, kita sedia maklum, para penonton, piatim sangat dekat dalam menjaga kebajikan, khususnya soal pendidikan kepada anak yatim. Jadi Tok Abah, apa peranan dan perancangan piatim sebagai organisasi yang berfokus menjaga kebajikan anak yatim, membangunkan sektor pendidikan kepada anak yatim di Malaysia dan juga ASEAN, dan apakah kempen yang dijalankan oleh piatim sekarang? Baik, terima kasih Amy, ya. So sebenarnya Piatim ni telah wujud sejak tahun 1990. 32 tahun dah yang mereka telah membantu mendidik, terutamanya mendidik dan menjaga anak yatim untuk katakan kelangsungan hidup mereka di masa datang. Dan Piatim ni dah memang lama sangat tapi ramai orang masih tak dengar, ya, tak tahu. Dan ujung-ujung ni pula dimulakan satu projek baru, iaitu mereka mendirikan di samping membantu anak yatim satu negara ni yang ada 76 buah di bawah Piatim, 76 buah anak rumah anak yatim dan asrama. Mereka juga sedang membuat APIA, dan dah masjid dah diberi tapak telah mula dah, ya, buat masjid dan juga APIA, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Dan insyaAllah pada tahun depan diambil 5 orang daripada setiap negara yang terlibat, 8 buah negara, untuk belajar mendidik, ya, tentang agama, tentang akademik, tentang perniagaan dan tentang kehidupan di APIA ni. Jadi Tuan Abah telah nak menyuruh semua, ya, yang Allah telah pilih anda semua untuk menonton ni pun, untuk sama-sama kita menyumbang. Sebab, ya, Allah pilih anda untuk dapat hadiah daripada program kita ni, untuk sebenarnya faham, paling kurang pun beritahu kawan-kawan, snap gambar, ya, snap dia punya iklan tu, ya, supaya dapat nombor itu kita sebarkan kepada semua kawan kita untuk membantu membangunkan APIA, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Wah, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan dapat pahala yang luar biasa. Sebab Tuan Abah ingat sepotong hadis, ya, yang Nabi pesan, ya, barang siapa yang menjaga 3 orang anak yatim, ya, maka dia macam menghidupkan malam, satu malam beribadah, dan menghidupkan siang dengan berpuasa, dan membawa pedang di jalan Allah. Masya Allah. Dan di syurga nanti, kata Nabi, aku dengan orang ini macam ni, ya, kata orang sekarang cenggini, ya, rapat macam 2 orang adik-beradik. Allah, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ingat, bila kita menyantuni anak yatim, maka kita sebenarnya akan bersama, ya, jaminan bersama
Rasulullah. So jom ya, sama-sama kita menyumbang, membantu dan menyebarkan insya-Allah. Itu dia. Semangat daripada Tok Abah ni semoga lampirkan semangat itu bersama dengan kita para penonton, dan ayo kita membantu menyumbang kepada yatim seperti mana nama yang telah tertera di kaca TV. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Katrina, kepada Nabiatul Aulia, kepada adik putra Ariel Danish Muhammad Faizal, Muhammad Rizal Rozaimi, dan kepada Tok Abah Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah sebagai ikon peyatim. Terima kasih banyak, dan kepada anda para penonton, ayo sama-sama kita menyumbang, kita membantu untuk melancarkan urusan-urusan yatim, seterusnya melahirkan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN APIA insya-Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia menonton. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.